وسلم وآله وأصحابه الكرام وإلى روح الشيخ إبراهيم بن محمد الباجوري ثم إلى روح الشيخ محمد بن عمر النووي البنتاني ثم إلى روح الشيخ صالح بن موسى القدحي وإلى أرواح مشايخنا على نية أن الله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم ونفحاتهم وآثارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullah, wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-kalamu. Jadi dah kita tengok sikit dalam syarah tu, berkenaan dengan sifat sami' basat dulu. Tertinggal sikit dah, baca sikit. Tu tinggal nampaknya betul muka 23 tu. Wa'lam tu. Takluk, sama' dan basat. Dua ni tu serupa. Di segi takluk dia tu kira 3 juga. Kata dia tengok, wa'lam, hendak ketahui oleh engkau, ayyuhat talibu, wahai penuntut ilmu, hendak ketahuilah, anna lis-sam'i, akan bahawasa, hendak ketahui olehmu akan bahawasa, bagi alam, hendak ketahui akan bahawasanya, lil sam'i, sabatat lis-sam'i wal basari, bahawasa sabit atau sabitatun, atau khabar anna muqaddam, bahawasanya sabit bagi sifat pendengar, wal basari, dan sifat pelihat. Sabit bagi dua sifat ni sabit bagi samuk dan basat ni. Tu dua-dua tu salasata ta'alluqatin, isim anna muakhar. Bagi samak dan basat itu 3 ta'alluq, 3 kerja, 3 tugas. 3 tugas. Samparakit orang panggil, samkicekam dia, parakit dia tu, ta'alluq dia tu, tugas dia tu. Tu ada 3 semua. Kita duk bahada dulu, betul apa yang kasyifu bihima al-mawjudu tu kita umum dah dulu dah. Benda ada tu ya terbagi 2. Ada benda yang hadis, dan ada benda yang yang qadim. Maka nyata belaka bagi Allah Ta'ala tu. Tu dah tindak buat we tengok. Dia kata ada 3 takluk. Mana 3 takluk? Badal pada salasata. Nampak tulisan tu nak pergi kot tu dah. Kalau tak nak pergi sabit alih tu boleh tangjiziyin boleh lagi. Mana 3 takluk tu? Tangjiziyan qadiman, ta'alluqan tangjiziyan qadiman, pada salasata. Mana satunya? Takluk tangjizi qadim. Apa takluk tangjizi qadim? Tangjizi tu makna apa? Yang bangsa lulus siap dah, bersiap, sambrit, luang apa ni? Qadiman, yang sedia kala.
luluh yang sedia kala. Lulus sedia kala lulus. Bersiap sedia kala lagi dah. Orang panggil bersiap dah sedia kala. Tu panggil tangjizi qadim. Tangjizi qadim. Tu. Apa tangjizi qadim tu? Nisbah kepada samak dan basat tu. Wa huwa, dan bermula ia at-tanjizil qadim. At-ta'alluqu at-tanjiziyu al-qadim. Ta'alluq tanjizi qadim tu ialah tu nisbah kepada basat dan samak ni lah. Tu wa huwa, dan iaitu at-tanjiziyu al-qadim ay bin nisbati lis-sam'i wal basat ni. Huwa tu ay bin nisbati lis-sam'i wal basat, dan iaitu jangan kait bin nisbah, kerana tanjizi qadim itu ada hak lain lagi, ilmu pun tanjizi qadim. Tu maka dia kata tangjizi qadim tu nisbah dengan samak dan basat ni. Apa dia? Ialah at-ta'alluqu, ialah bertakluk oleh samak dan basat. At-ta'alluqu ta'alluquhuma, ialah bertakluk oleh kedua-dua sifat tu. Bertakluk oleh samak dan basar tu. Takluk, bertugas. Kecek at-ta'alluq tu maknanya gapo? Ta'alluq tu nisbah kepada samak, mendengar. Nisbah kepada basar, melihat. At-ta'alluqu ta'alluquhuma, bertakluk oleh kedua-dua sifat tu. Jadi sifat samak mendengar, sifat basar melihat. Takluk gapo? Bizatillah, takluk dengan zat Allah Ta'ala. Tu qadim. Zat Tuhan ni ada sedia kala lagi. Maka samak dengar zat ia sendiri pada sedia kala lagi, dan basat pun melihat zat dia sedia tu sedia kala lagi dah. Tu situ. Situ hidup. Bizatihi bizatillahi ta'ala. Dengar sedia. Oh, Tuhan tu dengar zat dia pada sedia kala lagi. Moga zat dia ada sedia. Lepas tu basat pun melihat zat dia sedia kala lagi. Wasifatihi, atau kepada zati, dan segala sifatnya sifat bagi Allah Ta'ala. Sifati, yani sifati al-wujudiyah lah. Sifat yang bahasa ada, iaitu wahiyya sifatun ma'ani itulah. Sifati ay sifati al-wujudiyati wahiyya sifatun ma'ani. Sifat ma'ani. Dia moga sifat lain bukan benda ada ni, sungguh je. Sifat yang bahasa ada ni sifat ma'ani ya. Kalau begitu sifat samak dengar segala sifat ma'ani dia pada sedia kala lagi. Sifat samak dengar kudrat, samak dengar iradat, samak dengar ilmu, samak mendengar akan sifat basar, hatta samak sendiri dengar akan sifat samak ia sendiri. Tu sini. Tu ada kita takluk klik gitu samak wa yasma'u sam'ahu, wa apa dalam kitab ada lagi wa yasma'u sam'uhu sam'ahu. Tu ia apa nama, takluk oleh samak dia dengan samak dia sendiri. Maknanya sifat samak dengar sifat samak sendiri. Kenapa? Kerana sifat samak tu juga benda yang wujudi, benda yang maujudah, sifat yang masa ada juga. Tu. Maka sifat basat pun melihat akan kudrat, melihat akan iradat, melihat akan ilmu, melihat akan hayat, sehingga basat sendiri melihat akan sifat basat sendiri. Tu nampak. Tu lagu warna hakikat tak kena tanyalah. Tu kau ada tu ya. Tu habis itu dengan sifatnya yang basat ada. Tu jadi ni nisbah kepada benda wujud maujud yang qadim. Kena kepada zat Tuhan dan segala sifat ma'ani dia. Satu, wasalahiyan qadiman, atau kepada tangjizian qadiman. Jadi wa ta'alluqan salahiyan qadiman, dan takluk yang kedua orang panggil takluk salahiyan, takluk yang bangsa patut kuan. Tu ya salah, layak, patut, berkelayakan. Takluk yang bahasa layak dan patut,
Patut bila? Qadiman, patut yang sedia kala ia. Patut sedia dah. Layak sedia dah. Kukuan matang tak dem orang panggil. Jadi layak pada sedia kala lagi. Kalau kira-kira solahi ni bukan tak luk seperti lagi, baru nak layak ya. Layak mok ticak. Tu ya. Gitu ya, miความเหมาะสมที่จะได้ยินแล้วก็เห็น tu ya solah orang panggil patut dan berlayak pada sedia kala. Oh, ada juga. Tu kok mana pula ni? Wahuma dan bermula ia salahiyun qadim. Takluk salahi qadim, suluhi qadim apa panggil? Salahi pun boleh, suluhi pun ada istilah kecil lah tu. Takluk suluhi qadim ni apa? Nisbah kepada pada nisbah kepada samak dan basat lah. Wa huwa ay bin nisbati lahuma, dengan nisbah kepada kedua-dua samak dan basat tu. Dan iaitu salahi qadim ni patut sedia kala lagi dah dia tengok, patut sedia kala dah dia melihat dan dia nampak, dia dengar. Apa dia? Ialah at-ta'alluqu khabah, ialah bertakluk oleh kedua-dua. At-ta'alluqu ay ta'alluquhuma, alif lam itu ganti daripada mudhaf ilaih. Jadi bertakluklah oleh kedua-dua sifat samak dan basar itu, bekerjalah oleh dua sifat tu, dengan bahawa samak tu mendengar, basar tu melihat. Takluk ke apa? Ta'alluq bina. Bina. Takluk bina. Tu kecek di satu je malah. Jadi bergantung dengan kami, bertakluk dengan kami. Kok tu. Tu. Tu dia. Gini kecek lagu tu. Kecek lagu tu tak nyata. Kecek ta'alluqu bina tak nyata. Tak nyata. Pasal ta'alluqu bina ni tak ada lagi. Pada takluk bina ke mana? Dia tak panggil takluk dulu lagi dah. Cuma panggil solah je. Panggil suluh je. Tak kena, tak makan tu tak makan. Bukan tak kena, dia tak makan lagi. Kena takwil lagi ibarat tu. Tu ibarat tu dia kena dengan jari takwil. Jadi ia istilah ulama ni, orang panggil kita kena faham, barulah kita boleh baca kitab demo. Kena faham istilah. Kadang-kadang kacak ringkas qadaning maksud kok mana. Kita kena widah dah. Tu bahayanya kalau kita mengaji tak berguru tu, soal masalah tu. Tu. Habis tu jadi kena terai dah, kena guru terai we dengar mari dah. Barulah kita jadi ingat mari. Tu wasa jadi tak semakin lagi tu. Kecek ta'alluqu bina tu. Tu siaplah. Sebab apa? Sebab tangjiri hadir pun ta'alluqu bina juga. Walaupun kita tak qabla wujudina, takluk dengan kami sebelum pada ada kami. Tu takluk kat mana? Lafaz takluk tu kenapa bekerja sungguh dah? Petugas kata bekerja sungguh dah. Qalu. Cuba nak tengok kitab sikit takut. Tak nak tengok dulu tu asal dia dah. Kamu tengok sini. Tak tengok dulu kak. Kena mari tengok lain ngajar. Cuba tengok dalam Syarqawi ni ya ada ke tak. Terus. Dia ibarat Imam Syarqawi ni dia cuma ibarat dia tak nak pelak lah balik ke, tak pelak mana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qalu. Sebelum nak beki pun tengok pelagau nyata sikit tu.
Bismillah. Mananya al-ilmu sam'un basar. Tuh Masya Allah, tengok sikit. Maknan yang kasyifu lahulillah bikulli majud. Maknan basar fi haqqihi. Kalau sikit. Tu dia. Juga ada sining. Tak gambar tu situ kecek pe tu wasa jadi tak. Bijami'il mawjudat. Allahu Akbar. Mana tu? Kalau ni nampak sikit lah. Walikullim minas sam'i wal basari thalathu ta'alluqatin. Tu kecek salasu tu comel. Tu. Jadi musannaf kita salah satu. Tak ada sedap lah. Salasu ta'alluqatin. Mana salasu tanjiziyun qadimun. Satunya orang panggil takluk tanjizi qadim. Mana wa huwa ta'alluquhuma. Masya-Allah, alhamdulillah. Tu huma ada macam mari lepalah. Dan iaitu takluk oleh kedua samak dan basar bertakluk dengan zatnya Allah Taala wa sifatihi sifatillah. Tak apa tu situ. Wa suluhiyun qadimun. Tu suluhi qadim. Mana wa huwa ta'alluquhuma juga. Siap. Ta'alluquhuma bil mumkinati al mawjudati qabla wujudiha. Wujudin mumkinat wa tanjizul hadithun wa huwa ta'alluquhuma biha ba'da wujudiha. Bertakluk. Situ nak guna makna apa? Bertakluklah oleh kejemur tuju dengan makna, tapi tak boleh kata dengar sengoti lagi. Kalau dengar pun dengar bil kuwah ya, bukan dengar bil fi'li lagi. Tu Masya Allah. Masya Allah. Kedah tu dah. Tengok lagi. Wa huwa, dan iaitu salahi qadim ni. Jangan pergi turut juga, tapi kena takdir kot ni dah ni. Kalau takluk bukan takluk sunguti sabit tu. Sebab apa boleh wasa sikit mari, kerana kita nak kita terjemah ikut dengan mana mendengar sungguh. Tu. Wa huwa, dan iaitu salahi qadim tu ialah ta'alluquhuma. Takdir malik tu. Iaitu bertakluklah oleh kedua sifat samak dan basar.
Bertakluk. Apa makna bertakluk situ? Yakni buat gitu. Takluk tu yakni patut mendengar dan patut melihat. Tu makna takluk dengan makna tu. Bukan mendengar dan melihat sunguti lagi. Patut mendengar dan patut melihat. Tu orang panggil mendengar tu pada kira-kira mendengar. Tu orang panggil mendengar dah tu mendengar pada kuah, pada bil kuah, bukan bil fi'li. Mendengar pada makna dengar dah. Kalau kita kira bukan sunguti, maka ia panggil takluk lah. Yang ni dengan patut mendengar dan patut melihat. Tu makna tu takluk dengan makna tu. Bukan sunguti lagi ni. Hak ni majazi ya takluk ni. Dan iaitu takluk oleh samak dan basat tu. Mendengar dan melihat tu bagi ngatuk dah bagi dah. Ji ngatuk dah nguak. Takluk bina dengan kami. Dengan kami tu baik dua. Bizatina, bizawatina wasifatina. Tu. Dia takluk dengan zat kecek. Bina tu dia masuk dua lah. Zawatina dengan zat-zat kami, iaitulah segala jirim-jirim ni. Tu na tu ma'asyiral makhluk, ma'asyiral mumkinat. Kalau kira dia puak-puak mungkin ni, bukan kata kena ke orang saja. Tu na tu kena kepada ma'asyir al-mumkinat. Ai jami'il mumkinat. Kami semua orang benda mungkin ni bertakluk dengan semua benda mungkin. Qabla takluk kepada ta'alluq. Bertakluk tu qabla wujudina, sebelum daripada ada kami. Sebelum daripada ada kami, belum daripada ada zat kami, sebelum daripada sifat-sifat arat di kami ni. Maka ia patut nak dengar, patut melihat dah. Dua situ. Wa tangjiziyan hadisan, atau kepada tangjiziyan qadiman. Dan yang ketiga, tangjizi, ta'alluqan tangjiziyan, takluk yang bangsa lulus. Hak ni baru lulus, bersiap dan selesai luluh dah. Hadisan yang baru, yakni baru luluh. Tu baru lulus, baru selesai, baru bersiap. Tu mana kata baru siap? Kecek mana benda-benda? Baru dengar, baru melihat. Tu baru siap. Tu baru siap. Baru nak dengar, baru nak melihat je. Kok mana pula ni? Wa huwa, dan iaitu, dan bermula ia al-tangjizi al-hadis. Takluk tangjizi hadis nisbah kepada samak dan basat ni ialah ta'alluquhuma juga. Bertakluk oleh kedua-dua, bekerja dan bertugas jemalah oleh kedua sifat tu. Dengan bahawa samak tu mendengar, basat tu melihat. Takluk bina, takluk dengan kami, bertakluk dengan kami. Bina tu ai bizawatina wasifatina, kerana dua situ. Dia moga benda benda maujud yang hadis tipe dua. Bertakluk dengan kami, dengan zat diri kami dan juga segala sifat-sifat kami, iaitulah kena kepada segala arat-arat yang menupai pada diri kami yang merupakan jirim tu. Tu takluk tu bila ba'da wujudina, takluk kepada ta'alluq. Takluk tu kemudian jadi selepas daripada wujudina, selepas daripada ada kami, ada kita sekalian benda mungkin ni. Kira gimari hak ni lah hak sungguh, hak sunguti. Tu habis itu. Kalau begitu kata dia fatta'alluqu muttahidun. Tu wasifatu muta'addidatun wa haqa'iquhuma mutaghayyiratun. Tu nak situ kah? Dah. Lagi apa kau dah kesimpulan. Fata'alluqu, maka bermula ta'alluq. Bermula ta'alluq.
Fata'alluku, maka bermula takluk itu. Apa takluk? Ni ya kesimpulan dah ni. Ya kesimpulan dah ni. Tu ya kesimpulan dah. Ya kesimpulan amik sejak daripada sifat ilmu nu lagi. Fata'alluku, maka bermula takluk. Takluk sifat ilmu sama basat. Fata'alluku ta'alluku ilmi was-sam'i wal basari, bermula takluk oleh sifat ilmu dan takluk oleh sifat basat samak ni. Takluk dia ni bekerja tugas dia ni at-ta'alluku ta'allukul ilmi was-sam'i wal basat. Takluk tiga sifat tu muttahidun, bersatu ia takluk. Apa makna bersatu ia? Yakni dia sama-sama takluk inkishaf. Sama takluk inkishaf. Muttahid, bersatu ia. Takluk tu la. Ta'allukun muttahidun, takluk tu la. Takluk tu la kat mana? Yakni sama-sama takluk inkishaf. Tu dia. Tu dia. Kena kata ini muttahid ai bi ayyakuna ta'alluqa inkishafin. Baik dah. Tu muttahid tu. Dengan bahawa adalah ia takluk tu ialah takluk inkishaf. Tu. Tapi ayyakuna ta'alluqu fi kullin ta'alluqa inkishafin. Buat gitu. Tu muttahidun. Bi ayyakuna at-ta'alluqu fi kullin ta'alluqa inkishafin. Dengan bahawa muttahidun taswir, dengan bahawa adalah ta'alluq pada tiap-tiap daripada tiga sifat tu ialah ta'alluq inkishaf. Maka satu kira-kira so ta'alluq sahatulah. Tu wasifatu, dan bermula sifat itu tu muta'addidatun, berbilang-bilang ia sifat. Mana berbilang-bilang? Suku-suku. Sifat suku-suku. Takluk tu la inkishaf. Sifat suku-suku muta'addidatun. Apa makna? Sam'un satu, basarun satu, ilmun satu. Berbilang-bilang. Sifat lain-lain. Kata kita. Sifat berlainan. Sifat dia tu berbilang-bilang. Bukan kata satu sifat tu banyak berbilang tu tak. Jenis sifat tu berbilang-bilang. Berlain-lain, sama lain, basat lain, ilmu lain. Takluk tu lah, sifat lain-lain. Wa haqaiquhuma mutaghayyiratun. Ni kalau kita kira kecek pen ni nampak misalnya nak tuju kepada dua sifat saja. Tapi kalau kita nak borong tiga sifat pun boleh lagi tu. Kita takdir saat ni kan. Ta'alluqul ilmi lah was-sam'i wal basar. Dia boleh kata lagi. Tapi tengok dengung kecek pesyarah pula, ya nak pergi kita tuju kedua sifat ni ya. Padahal boleh kira. Ta'alluqu tu kalau tu syarah kena kira dua ya. Ta'alluqus sam'i wal basar tu muttahidun. Wasifatu, sifat itu berbilang-bilang, maknanya sama lain, basar lain. Wa haqaiquhuma, dan bermula segala hakikat bagi kedua. Hakikat bagi takluk kedua-dua, haqaiqu ta'alluqihima. Hakikat bagi kedua-dua sifat tu dan takluk bagi kedua-dua tu dia beza dah. Kalau kecek hakikat bagi sifat tu pun boleh, hakikat bagi takluk tu pun kita boleh kata gitu. Tu wa haqaiquhuma, dan bermula segala hakikat bagi takluk kedua-dua sifat as-sam'i wal basar ni mutaghayyiratun, berlainan ia segala hakikat tu. Tak serupa nyata dengan cara sama, tak serupa dengan nyata kot cara melihat. Nyata cara mendengar tak serupa nyata dengan cara melihat. Tak serupa. Hakikat takluk berbeza. Takluk tu lah ya, sifat lain-lain, hakikat beza. Hakikat beza. Dia nak ayat gitu. Nampak tak tu? Dok rayak tu. Tong-teng tu pernah ke tak? Tu sikit kesimpulannya. Sifat samak basat ni dia takluk inkishah, dia nampak. Maka samak basat tiga takluk.
Sama dan basat ni dia takluk kepada benda apa? Takluk kepada benda maujud. Maujudat. Benda ada. Sama mendengar benda ada. Basat melihat benda ada. Soalan kitanya, benda ada ni ada berapa bahasa? Tubik 4. Benda ada tubik 2 dulu. Maujudat yang qadimah. Benda ada hak qadim. Dan benda ada hak hadisah. Benda ada hak baru. Maka benda maujudat yang qadim ada 2, iaitulah zat Allah dan segala sifat ma'aninya. Tu. Benda yang hadisah tu baik 2, iaitulah segala mungkin, segala al-ajram wal a'rad, segala jirim dan juga segala arad, sifat bagi jirim. Jirim dan arad. Tu. Maka kerja takluk dia sama dengan basat melihat akan zat Allah dan melihat akan sifat ma'ani dia. Melihat tu bila? Sedia kala lagi, kerana benda ni qadim. Zat dia qadim, sifat dia qadim. Maka dengar pun sedia kala dengar. Basat pun sedia kala melihat. Maka disebut kepada benda qadim ni, takluk sama basat berlaku tangjizi qadim. Tu sedia kala melihat dan sampai bila-bila melihat. Dan sedia kala mendengar sampai bila-bila mendengar. Tu dia tangjizi qadim. Nisbah kepada benda qadim ni ya, tangjizi qadim. Maka nisbah kepada benda baru pula, kata mana? Kita kata tubik 2 tafsil. Benda baru ni tak boleh hukum seterus lagi. Benda baru yang sebelum ada. Benda hadis jirim arad yang qablal wujud. Qabla wujudiha. Tak ada lagi anak kita, tak ada lagi cucu kita, tak ada lagi. Tapi benda baru juga. Ya boleh ada, boleh tak ada. Tu. Dan anak kita segala jiran arad yang ada semua tidak. Lepas pada ada anak baru dah penjadi dah. Orang panggil ba'dal wujud. Ba'da wujudiha. Tu. Lepas pada ada. Kalau gitu, segala jirim dan arad yang sebelum pada ada tu, Tuhan dengar lagi? Tak dengar lagi. Tak lihat lagi. Nak dengar lagi orang tak ada lagi. Tapi tak dengar, tak nampak lagi pun patut dengar dan patut untuk nak nampak. Ada bila je dengar. Dengan sebab sifat samak dan basat ada dah pada sedia kala. Ya patut dah sedia kala lagi untuk mendengar. Sampai masa dia ya. Tak apa masa lagi tak dengar lagi. Iaitu qabla wujudiha ni berlakulah takluk samak basat yang suluhi qadim nama dia. Apa suluhi qadim? Patut sedia kala lagi nak dengar dan nak lihat akan segala jirim ni sebelum pada dia ada. Bila sampai masa yang kudrat buat akan benda tu,
Semakar dengan apa yang ditentu oleh iradat pada azali, dan juga dalam semakar dengan apa yang ada dalam ilmu pada azali. Kudrat pun buat akan benda jirim tu mari. Bila buat timur mari, timur pak dengar selalu, timur pak nampak selalu. Maka lepas pada ada dia, barulah dengar, barulah nampak. Baru dengar, baru nampak, ni orang panggil tangjizi hadis. Baru selesai orang panggil. Baru selesai, baru siap. Tangjizi hadis tu makna dia. Habis itu. Tu nisbah dua. Samuk pun lagu tu, basat pun lagu tu. Kira mari 3 takluk lah. 3 takluk tu 2 iktibar. Kalau kira satu iktibar, satu takluk ya, iktibar benda qadim satu takluk ya. Iktibar benda hadis tu 2 takluk. Maka capurnya jadi 3 takluk. 3 takluk tu 2 iktibar. Tu. Bukan satu iktibar dak. Habis itu. Nampak nah? Boleh? Tu kira orang panggil takluk dia. Comel tu. Maka Tuhan nampak dak lagi anak kita hak nak anak ada masa lagi akan datang ni. Tuhan nampak dak lagi bini kita. Tu. Tapi bini ni kira kata kalau jodohnya dak ada dah. Cuma tak ada bining lagi ya. Bining tu selepas daripada akad, tapi diri orang tu dak ada dah. Kita tak wanak lagi hau. Peduli pada emo. Tak wanak lagi duk bucu mana. Kita kata anak lah atau cucu kita. Cucu kita sebelum daripada nak wanak lagi tu. Moga kita ni anak baru leluh ya nak cucu kat mana. Tapi cucu kita ni benda harus. Benda mungkin. Tu. Maka Nini kira kepada mengikut takluk ilmu. Ilmu tahu sedia kala lagi kata cucu kita akan ada dalam masa 5 tahun lagi masalah. Ilmu tahu dah kata cucu ada. Maka cucu kita dalam ilmu Tuhan tu dikatakan muta'allaq bagi ilmu. Masuk dalam benda jaiz yang tu ilmu tahu. Ilmu tahu dikatakan ayanus sabita ataupun ma fi ilmillah. Maka Allah SWT tahu sedia lagi. Dan iradat dia pun menentu sedia dah juga. Kata nak mengadakan cucu kita di atas sifat gitu-gitu sikit-sikit. Hak kita dah hurai dulu. Iradat pun menentu sedia kala lagi dah. Menentu siap dah. Cuma tak sampai masa lagi. Kerana iradat menentu kata nak buat dalam 5 tahun lagi ni nak ada. Maka kudrat pun tak kerja lagi. Kudrat tak kerja lagi. Kudrat ni patut nak buat dah, tapi tak buat sunguti lagi. Nanti sampai masa dia. Maka kudrat nak buat ilmu tahu dah sedia. Sama patut nak dengar dah sedia lagi dah. Tapi tak dengar sunguti lagi. Basat pun patut nak dengar sedia kala lagi dah. Cuma tak dengar sunguti lagi. Sampai waktu hau yang kelima, kudrat buat mang ada cucu kita. Terjadi cucu kita. Maka benda mungkin hak terjadi dengan kudrat buat tu, tekah baru ada tu, tekah tu lah dengar, tekah tu lah nampak. Boleh? Tekah tu. Itu benda hak tak ada ni, tak boleh kecek kata tu dengar nampak. Tu. Dia tak nampak benda tak ada lah nampak lagu mana. Cuma dia tahu. Dia tahu. Habis itu boleh faham tak dah? Nampak tak? Nan boleh? InsyaAllah. Kau tak faham lagi? Tu. Usul ni lah kira-kira cara dia. Tu buat ibadat kepada Tuhan yang kita sembah tu dengan cara zok, dengan cara kita mani ibadat pasal kita kenal dia sunguti. Bukan duk kelabu-kelabu dak. Tu. Habis tapi kenal sunguti lah maknanya. Kena jelas. Bukan duk perasai, kalau perasai kadang jadi ikut lain pula. Jadi ikut lain pula.
Kata musannif rahimahullahu taala, boleh dah tu dah. Maka kata dia, tu nak lompat dah lah tu. Tu. Lompatlah kita faedah tu. Maka kita kata musannif rahimahullahu taala, wa yajibu, cuba nak tengok sikit dari sifat tu dah. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-kalamu. Sifat yang terakhir dah 13 isbah kepada sifat Tuhan yang atas jumhur tu, atas ittifaq muktamad tu. Dan wajib tentu sunguti, wa yajibu dan tentu, dan sungguh, dan mesti, dan tak terima dak. Tu tak terima dak. Dan tentu sungguh tak terima tidak. Tu makna kita ya. Dan tentu sungguh tak terima tidak. Wajib tu fi haqqihi, bagi zatnya, bagi zatnya Allah Taala. Wajib pada akal, tapi tak usah kita berkait dengan akal lah. Kalau kita kait dengan akal ni orang panggil tak jadi bina di atas takrif yang orang panggil yang masyhur, dan takrif yang melengkapi. Kalau kita kait dengan akal ni, orang tanya pula, "Patut kata akal tak ada pihak hukum ke apa?" Itu masalah. Maka jajibu ni kira akal ada tak ada pun diri benda tu sendiri dah. Sebab tu bermakna apa jajibu? Tentu sungguh tak terima tidak. Tu mana gitu. Diri benda tu tentu sungguh tak terima tidak dah. Tak terima tidak di benda tu dah. Tu akal hukum tak hukum suku. Bukan mesti kerana tiwi akal hukum barulah jadi benda wajib. Dak, kalau akal tak hukum pun benda tu tak terima dak dah. Pada sedia kala lagi. Dan tentu sunguti fi haqqihi, bagi zatnya, zat Allah Ta'ala, tentu sungguh dan tak terima tidak. Tak terima dak bagi zat Tuhan kita ni. Apa dia? Wajibu al-kalamu. Ini al-ittisafu bi sifatin kalami. Tu makna kita. Al-kalamu yani al-ittisafu bi sifatil kalam. Wajib oleh bersifat Allah dengan satu sifat, iaitu kalam. Apa kalam? Artinya perkata Allah Ta'ala. Sifat perkata. Kalam tu artinya sifat perkata. Sini kena heret pula. Tu. Kau dulu kau kira mari. Tu kalam tu banyak makna, 2 3 4. 2 3 4. Oh. Tu. Tu tengok dulu. Satu sifat perkata Allah Ta'ala. Dengan ada sifat perkata tu, Tuhan berkata-kata, Tuhan bercakap, Tuhan bertetah, Tuhan berfirman. Dengan sifat perkata yang ada pada diri dia tu. Dengan sifat tu Allah Ta'ala berkata, bercakap, berfirmannya. Bercakap gapo? Berkata akan beberapa perkataan yang dia kehendaki. Perkataan tu dikatakan kalam enggak? Kalam dengan makna kalam ma hasala bil masdar. Nanti kita nak kira dah. Tu kata akan beberapa perkataan yang ia kehendaki pada masa yang dia kehendaki, kepada sesiapa yang dia kehendaki. Tu kalam. Itu dia. Tu. Ni kita nak bagi tu baik dulu. Kalau mengikut apa dia yang kita selalu kita duk mengaji mari. Tu ulama tolong dah. Ulama kita tolong hipong orang panggil. Kita lama tolong hipong. Al-kalam. Tu kalau kita tengok lagi kitab-kitab tu, kitab saja yoyak dua ya, kalam ada nafsi, ada lafzi. Tapi itu di segi istilah usuluddin bab kalam, iaitu bab dua tu ya, istilah dia lafzi, nafsi.
Tapi hak ulama kita bagi bukan tu istilah dalam kalam tu. Nak bagi winapak kata kalam dalam bahasa Arab tu berapa makna. Tu lah. Lama dok kata, hai pak dok ambil mana tak ada kitab hak kata pak li, semua kitab kata dua belakang. Dalam kitab kata dua belakang ala nafsi lafzi. Kena royak kata, bukan duk royak kata kitab tu dua. Kita kena tambah pandai-pandai tu dah. Hak pada Mekah duk kira ataupun ulama kita hak duk mengaji selak alirai tu duk kira tu, dia nak royak kata kalam dalam bahasa Arab itu beberapa maksud, beberapa perkataan dalam bahasa Arab tu. Patut terkambung masuk dengan hak istilah usul gatik dalam tu. Engkau usul pun satu bahasa Arab dah, cuma istilah bahasa. Kalam tu ada beberapa makna. Ada kalam namanya kalam al-masdari. Kalam masdari. Apa makna masdari? Kalam dengan makna masdar. Makna bercakap. Masdari. Kalam masdari orang panggil. Kalam dengan makna masdar. Maknanya bercakap. Arti dia bercakap. Berkata. Berbicara. Berkecek, bersembang. Katalah, tu bercakap, tu masdar. Kalamuka hindan. Dalam bahasa Arab kata kalamuka hindan misalnya. Apa makna? Kalamuka hindan yushfihi, yushfika. Yashfika. Yashfika. Apa makna? Bercakap oleh engkau akan hin. Muduk kecek dengan mek hin ni. Nama orang Tina hin tu ni. Muduk ngorak dia, duk kecek dia, duk cek kecek dengan dia dah. Bercakap oleh engkau akan hindun tu, bermula bercakap oleh engkau akan hindun, yashfika, menyembuhlah ia bercakap tu akan dikau. Wa ilmu tu sembuh. Duk demai-demai kecek dengan hindung, jadi hengo. Jadi hengo mari. Duk demai-demai kecek dengan hindung jadi hengo. Maka kecek pe Arab ada juga di kalam muka hindan ni. Kalam dengan mana apa? Dengan makna masdar, iaitu bercakap-cakap. Kalam di sini bermakna taklim atau takallum. Taklimu kahindan. Kalam dengan makna taklim, itu masdar. Kalam dengan makna bercakap. Bercakap orang panggil. Itu masdar. Cuma orang panggil kalam situ isim masdar lah. Tapi dengan makna masdar, iaitu taklim. Masdar dia semua tu taklim. Kalam tu bukan masdar. Kalam tu isim masdar. Tu dia. Ada kalam dengan makna apa? Dengan makna ma hasala bil masdar. Al-hasil bil masdar. Benda yang hasil dengan masdar itu, bila berkecek tu baik kalam juga. Berkecek tu baik kalam. Tu. Hak dengan ngaji matematik al-kalamu wal lafzul murakkabu, lafaz yang tersusun daripada beberapa huruf-huruf ya-iyah tu. Tu. Kalam tu makna apa? Kalam dengan makna cakapan. Kalau orang panggil mutakallam bih, tu orang panggil. Tu mutakallam bih.
Jadi kalam dengan makna mutakallam bih, benda yang dibercakap dengan dia. Yang ni cakapan. Ada tak dalam bahasa Arab gitu? Ada. Cakapan tu ialah lapanya. Cakapan tu lah al-malfudnya. Sampai tu takdir dari al-jurmiyah al-labzu ayil malfud. Sebab apa takdir dengan malfud? Kerana kalam dengan makna mutakallam bih. Cakapan tu kena kepada benda yang dia berlapar tu baik. Maka di situ kalam dengan makna al-hasil bin masdar. Cakapan, kamput, perkataan, perbicaraan, katakanlah tu orang panggil kalam al-hasil bin masdar ataupun ma hasala bin masdar. Ni dalam bahasa Arab. Lepas tu bila nak kita tok atas sifat Allah Ta'ala tu, kita kira ke mana pula? Tu tengok molek dulu. Lepas tu ada kalam dengan makna apa dia? Kalam an-nafsani. Satu lagi kalam dengan makna apa dia? Kecek pedalaman. Tu kecek pedalaman maknanya aturan dalam hati kita. Kalam dengan makna kalam nafsani. Nafsani ni dah satu makna bagi nafsi tu. Ada juga nafsi dengan makna nafsani. Kita temu lah ibarat ulama tulis nafsani. Ada. Kata tak ada, kitab pun ada tanda siap dah. Adalah ulama sebut 8 nafsani tu, iaitu nafsi tu, hadis nafsi tu dah nisbah kepada kita. Tu kena kira tu dah. Jadi malah sifat kalam ni banyak ke lah. Tu dia kena beringat kerana ulama dulu-dulu pun gelecah di sifat ni. Kelecah banyak di sifat ni. Sifat ni lah yang banyak sekali perbincangan, banyak sekali perbahasan, banyak sekali khilaf. Dan banyak ulama yang gelecah, geliat kaki kipas sifat ni banyak. Ulama besar-besar. Dia ulama kita ni duk hitung hak demo mari dah, duk tengok hak demo. Tu banyak. Sebab tu ulama ambil sifat ni mari tak akhir sekali, kerana sifat ni lah bahasa Jepannya sekali. Bahasa Jepannya sekali. Tu siapa hari ni tu duk jadi lagi. Duk jadi lagi. Tu nak setuju lagi. Tu. Tapi masalah tak ada hujah. Hujah tak orang tak terima. Tu hok duk mari duk tolak pada tu. Hok tu duk hujah, tapi hujah tu hujah orang terima tak ke mana. Cari jalan ni untuk nak kritik ya. Nafsani kita bisa jumpa ni kelima ni dengan makna bercakap juga. Nafsani itu pun bercakap juga makna dia. Terjemah dengan makna bercakap, tapi bercakap dalaman. Mana kecek duk dalam, duk kecek dalam hati kalau nisbah kepada kita kak. Hadisun nafsi. Tu. Ada dia mau kritik kata, tahu di mana? Mek di mana? Katakanlah nafsani itu kena ke hadisun nafsi. Adalah kita baca wirata tengok, ada kita kata. Kita jumpa dah. Bercakap dalaman. Cakap makna kecek juga. Berkata juga. Kecek sore. Kecek lah hati. Itu semua tu makna. Tapi kita nak bicaranya sifat Allah Ta'ala. Kalam dengan makna sifat. Sifat kalam. Yang dikatakan kalam dengan makna al-ismi. Ismi ni orang panggil, walau ulama tak sebut dengan sorah dalam ya ulama kita ni, dia tak sebut belaka. Tapi dia kecek so kadang-kadang kecek di sifat ni, tapi kita boleh tahu dah
kata semua ni sifat ma'ani tu ada ismi belaka, ada makna ismi belaka. Ismi dengan makna nama bagi satu sifat yang ada pada zat Tuhan. Maka sifat kalam, hak ni lah sifat kalamnya. Sifat kalam kita nak bicara masuk dalam sifat ma'ani yang sifatun wujudiyatun ni. Sifat kalam dengan makna ismi ni terjemah dengan makna pekata. Pekata. Sifat pekata. Sifat pekata. Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat pekata ni lah hak musannaf Nabi ni kena ke satu sifat yang basuh. Ha tu kau kira semula. Tu. Hak ma al-hasil bil masdad ni bagi kalam lafzi, hak tu lah lapar, hak tu baik sungutinya. Kalau kira lepas tu ismi dan nafsani tu masuk dalam kata nafsi. Adapun masdari ni dia bersabit dalam lurah dah. Sabit dalam lurah dah. Habis itu. Faham tak? Siapa dia tak faham, kalau rasa ngatuk kau, kita nak berhenti dah. Mak dah, mak lah nak mak. Boleh tak pergi mak? Boleh lagi? Boleh dah. Mak kata boleh dah. Turut mak ke mana ni? Lain? Yang lain? Boleh juga gitu. Tu. Tak apa kalau rasa boleh dah ke mak, kita nak uti mak. Dah. Kena. Tak apa nak tanya demo yang lain ni. Nak tanya demo yang saudara paling tengok orang lain. Boleh tak kira? Boleh dah. Padahal kali uti kita hubung semula pula. Dah. Udara pun sejuk pula dah. Sedap tidur pun udara ni. Tu jangan duk ajak tidur banyak sangatlah. Malam ni 10 akhir ni kita banyaklah buat ibadat. Lama ke buat pula. Tu kira salawat boleh satu, istighfar boleh satu. Wasbah lekat tangan. Tu sebelum nak tidur salawat boleh satu, bangun mari tu istighfar boleh satu. Tu kira we ada juga habuai kita. Kira we ada habuai. Kalau prak carak mari tu kau bubuk duk berjujuk derek depan tanakan. Tak nak deh. Tak nak deh. Ya ingat kata, tak payah tengok orang tu pakai buka habis lalu dah. Hak duk wi baru ni hak besing sehari 300 apa sebulan tu. Apa panggil apa? Apa hak tu? Cincok chai. Cincok chai tu. Tengok orang takut dia mau ambil klik. Tengok kat kapung tu. Siap kena buka habis lalu. Lami tak bang habis tu dia mau tarik klik. Takut dia mau ambil habis. Takut dia mau buat gi. Ingat kata masa peluang besar tu kena berubuk, kena pakak buat. Tak buat rasa rugi. Allah akbar. Dia cip cai. Long tabian malai-malai dulu mula-mula lagi dah. Long tabian pukul 1 ke 2 kajak epong. Jauh tunggu tidur untuk nak long tabian tu. Nak dapat carak gitu tu. Tengok kaca kita. Dia ingat kata masa peluang tu je. Demo tabian lu, long tabian habis tu. Tak ada. Dia kata, maka pakak juga nak widah. Allahumma salli ala sayyidina. Maka 10 akhir ni kalau kira peluang juga untuk nak daftar pak carak Allah Taala. Ni coni. Dah biasa ni habis dah. Habis. Nak cari buat tak boleh. Maka kita usaha ada juga. Boleh ada habuai kita. Tu. Ramadan tahun ni kena berbeza pada bulan lain. So, situ. Ramadan kena berbeza pada bulan lain. Dan dalam Ramadan tu 10 akhir tu kena berbeza pada 20 hari yang mula-mula. Nisbah kepada bulan lain tu Ramadan tu dia kena lebih pada bulan lain. Buat amalan. Tapi dalam Ramadan sendiri tu 10 akhir kena lebih.
boleh lebih pada hak lain-lain lagi. Ni kita kau 10 kau ringan, kau kecut. Kau kecut semata. Tu kau kurang semata. Habis itu jagalah usaha cukup. Tarawih ke apa usaha cukup tak cukup tu kena usaha cukup. Jangan halak bala gitu. Tu tak boleh. Qada tarawih tu duk khilaf lagi. Setengah ulama tak disunat qada dah. Tak dikata kita semalam tu kita tak ada tarawih. Nak qada malam ni boleh tak? Tak ada sunat qada dah. Ada qada ya kata hak boleh juga nak qada. Kaum tamat tak dibenar dah qada kerana masa masing-masing luput. Habis. Lepas tu bila Ramadan lagi ambil gini mai tarawih pula bulan Syawal. Tak terima dah, tak terima. Ya, untuk dia ya. Sebab tu jangan nak buat mudah-mudah sangat. Insya-Allah. Tu Quran jangan mudah-mudah sangat dengan dia. Kena lebih banyak pada sokmo. Dan kita azai kata aku kena lebih boleh juga. Kalau Ramadan aku khatam sekali dah. Sebulan ni khatam sekali. Bulan Syawal satu bulan tu kena boleh setengah. 2 bulan sekali khatam. Kena azai lagu tu. Nak uya dikekalai ambil hak Ramadan tu buat rian kita. Kena saya tak tepuh kalau bulan puasa tak tepuh Quran bulan lain tak sampai kecek orang tu pakai tahu lalu dah. Tahu kata teruk tak ada tepuh dulu lagi. Apa kalau tak sentuh dengan Quran nak dapat petunjuk ke mana? Hudal lil muttaqin tu Quran tu. Hudal lil muttaqin. Apa tak tepuh dulu lagi dah. Nak jadi muttaqin ke mana? Nak ambil Quran jadi petunjuk ke mana? Tu. Kira kena usaha juga tu. Kena usaha. Istighfar, selawat kena buat belaka. Boleh apa sing lipat-lipat ni. Kita amal kurang dah. Kalau boleh baik ni lah kena buat banyak sikitnya. Banyak sikit. InsyaAllah. Dah. Kerana ketidur banyak. Ya moga sedap tidur. Dia lapar-lapar sedap tidur. Ya Allah. Beza pada sokmo. Bulan lah aku tidur juga. Tapi tak banyak sebab bulan puasa. Kena. Jadi lebih kot tu. Jadi lebih kot tidur. Bulan puasa. Bulan lain pun tidur. Tapi bulan puasa sedap tidur. Ya lapar. Sedap. Tu Allah. Tak boleh ajar lagu tu. Lebih lagi kita orang ngaji ni kena usaha. Tu. Allah. Dulu kalau duduk Mesir kat kita ada Quran besar ni. Quran besar je ada lah ni. Ada lebih ni. Buat klik. Quran besar tu ada tempat saya tu. Quran besar tu kita baca. Tarawih kita tu. Tarawih di rumah. Tarawih tu baca Quran sejuzuk. Baca gitu. Quran besar. Ni nak ambil mai tak di sahab pun ya dia kaki dia tu duduk mana dah. Quran besar pun. Tu. Tak pelita. Dia baca lagi. Baca. Usaha nak menekat kot tu. Kita nak lebih kot tu. Dah. InsyaAllah. Ni nak khotel dah ni kat masjid ni. Tapi kita nak tubik. Oh payahlah ni. Masjid pun jadi orang panggil cepat dah. Seolah kata khotel tu lagu mana tak tahu dah. Tak ada harap pergi ke mana tak tahu dah. Masjid besar ni katut dah ni. Bakal dak terus. Dia buka 2 hari pakai katut. Sejik kot ke jalan ni pakai wingap belakang dah. Wingap. Bila kadang wingap belakang. Cucuk buat sudah. Lah ni sudah belum pada ni. Sejik kot tempat saya duk buat tu. Sudah belum pada apa lagi. Lah ni. Dia tak apa ke 9 sudah dah. La ilaha illallah. Yang ni cepat. Dia mau nak jaga. Dah. La ilaha illallah. Tu yang ni dah. Ya dah. InsyaAllah. Usaha. Doa banyak. Allahumma innaka afun karim. Tuhibbul afwa. Fa'fu anna. Doa ni kena disebut lekat mulut. Hak Allah Rasulullah ajar kepada Siti Aisyah. Allahumma innaka afun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim. Tuhibbul afwa. Fa'fu anni. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ingat semua. Hak tu. Doa.
Tu lepas tarawih tu bila bapa doa tu kita doa tu Rabbi firli wali walidayya kata. Rabbi firli wali walidayya. Rabbi firli wali walidayya. Tu. Minta orang tua ampun Tuhan ampunkan dosa dia tu. Gitu. Cari jalan labur. Dah Ming. Ming ni buka puasa kau balas tak gila ni. Buka puasa sini dah kan? Kepo nak bala dah. Tu. Molek. Insya-Allah. 25 ni kita kena berhenti dah. Kena berhenti dah. Nak pergi klik raya rumah pula. Dah lah puasa rumah 2-3-4 hari tu. Jangan dia kecak rasa je. Pasal tak sedap leh puasa rumah. Tak sedap. Puasa rumah, puasa yang penuh dengan maksiat tak sedap. Disebab kepada orang nak ambil. Kita malas dah. Baca Quran malas dah duduk rumah. Duduk pondok pun malas dah. Baca Quran malas dah. Semaya istighfar pun malas dah. Klik rumah kau teruk. Suasana je heret. Tak ada Quran kau tak ada. Orang yang niat nak pergi hotel di rumah tu, saya tak jamin tu. Tak dia klik hotel rumah. Tak jamin tu. Dia mau duk biasa boleh sejuk sini, tak jamin klik rumah. Suasana dia tu. Tak ada harap sangat dah. Maka sedap puasa di pondok. Tu puasa tu sedap pondok. Kalau makluk sedap rumah. Boleh makan. Banyak makluk situ, makluk sini. Kalau nak klik makluk sedap rumah sungguh. Ada makluk banyak. Tapi kalau puasa sedap rumah. Sedap pondok kita. Tu. Tak ada. InsyaAllah tu dah. Azaz. Boleh banyak. Ni 20 apa hari ni? 20 malam ni malam ke-24. Semalam tu harap juga tu. Sangat diharap. Tapi wallahu alam lagi. Boleh learn banyak lagi. Malam 25. Malam 24 ni. Tu. Gana Baming. Mak. Tok Sik tanya tu Quran boleh berapa juz? Tok Sik tanya tu. Tepuh dah lagi boleh puasa ni. Tepuh lagi. Tak tepuh ni teruk benar dah lah. Hidup suasana tu. Terdepan insya-Allah kita azan nak cari seolah kata nak pergi baca Quran. Tu. Hadiah pahala kepada sian-sian serta adalah kita sumbangi upah-upah sikit Quran tu. Supaya disik buat dia pun nak sik. Dia pun nak sik waktu kita pun nak rasa nak tiru waktu hati. InsyaAllah. Dah. Sekat tu dulu. Kemudian kata tengok wa huwa sifatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala laysat biharfin wala sautin. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa ila sajab wa nas'aluka 'uluman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشربنا فتب علينا توبة عوراتي وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان بالمصطفى الرسول نظى بكل سوله صلى وسلم ربي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما بات النسائم حن ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
كل لحظة أبدا عدد خلقه ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون واستر أنت أكرم من ستر وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة الأبدا عدد خلقه ومداد كلماته الحمد لله وكفى